Cak Rom, dan insyaAllah sahabat-sahabat saya, dealer-dealer saya akan bantulah. Cik Jadi ada, Puan Nurul pun ada, akan cuba bantu untuk menjawab mana-mana soalan. Okey. Okey, saya perkenalkan diri saya mungkin kepada yang ada yang baru. Nama saya Husaini bin Muhammad Ali. Kalau ikut pengalaman saya ni 15 tahun dalam industri takaful. Sebelum tu kerja kilang. Jadi bila dah umur, semalam hari jadi saya ke 51. Jadi bila dah umur 50 ni, pengalaman kerja dah lebih 30 tahun. Sebelum tu saya banyak bergiat dalam industri perbuatan, kilang-kilang semua. Kemudian saya menceburkan diri dalam institusi keuangan, takaful, berhina agensi, dan kerja-kerja agensi ni memang kemahiran saya lah. Mendevelop people ni semua memang kemahiran yang saya ada lah. Tapi hari ni kita bercakap tentang emas. Saya dah mula menyimpan emas ni semenjak tahun 1996 lagi. Waktu saya mula berkahwin, kebetulan isteri saya pun memang suka emas. Jadi kita simpan emas lah secara fizikal. Sikit-sikit kan, beli sikit ada duit beli sikit, habis tu gadai, lepas tu beli lagi, lepas tu gadai tak boleh tebus pun ada kan. Jadi begitulah selama bertahun-tahun. Tapi memang nak cakap emas ni memang saya minat lah. Memang saya minat emas dah lama, dan saya mengikuti tentang harga dan sebagainya. Cuma di Quatermental ni saya baru join tahun lepas, 1 bulan Julai. Itu pun setelah saya dapat info tu awal tahun lagi. Tapi biasalah kan, kita ni terlalu dimomokkan dengan pelbagai-bagai scam yang ada dekat Malaysia ni kan. Malaysia ni apa tu, lubuk scammer kan. Orang daripada Hong Kong, orang daripada mana datang ke Malaysia ni untuk scam rakyat Malaysia ni. Jadi bila kita terima apa tu, perkara-perkara yang begini, kita pun sibuk jugalah nak buat siasatan dan sebagainya, sehingga mengambil masa yang panjang sikit untuk kita buat kajian tu. Akhirnya pada 1 Julai tu saya decide untuk buka akaun lah. Buka akaun di Quatermental ni, kita buka akaun secara percuma je. Tapi pun tak ada buat simpanan apa-apa. Just tengok leader saya tu, dia suruh saya tengok lah business opportunity program. Mungkin ada peluang untuk jana income dan sebagainya. Jadi saya pun cubalah tengok. Kebetulan waktu tu fikiran saya satu lah, bila dah umur 50 ni, saya fikir nak carilah satu benda yang nak buat untuk retirement ni kan, untuk saya bersara. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk cubalah buat kan, cuba invest sikit-sikit, cuba fahamkan platform Quatermental ni. Cuma kebetulan je lah, pasal macam saya cakap tadi, saya dah ada pengalaman 15 tahun dalam industri takaful. Jadi dah agak faham tentang instrumen keuangan ni. Dan yang paling penting, saya faham bagaimana nak develop orang dalam team. Jadi saya gunakanlah expertise yang saya ada tu untuk buat team di Quatermental ni. Alhamdulillah sekarang pangkat saya di Quatermental sebagai consultant dealer. Okey, kenapa emas saya cakap dulu. Kenapa emas? Macam saya cakap tadi, ada banyak platform emas kat luar tu. Dekat luar sana ada banyak platform lah. Kita boleh beli kat kedai dan sebagainya, boleh menyimpan secara biasa, beli fizikal. Tapi kenapa Quatermental ni? Sebab saya rasa Quatermental ni dia sediakan platform yang secara menyeluruh, kepada semua peringkat masyarakat, golongan masyarakat, sama ada daripada serendah-rendah golongan sampailah golongan yang tinggi, golongan T30 ke T20 ya. Saya pun tak faham, dia B40 kan, tapi tu ada T10 golongan yang atas pun boleh join juga dengan platform yang disediakan oleh Quatermental ni. Dan satu platform yang kita gunakan, dia agak very komprehensif punya platform. Kita boleh dekat sana, kita boleh memilih untuk jadi penyimpan ataupun pembeli emas. Kita juga boleh pilih untuk menjadi pelabur. Kalau kita ada duit lebih, kita faham pasal pelaburan, kita boleh jadi pelabur. Ataupun kita boleh menjadi usahawan emas. Cuma di dalam satu jenis platform saja. Okey, jadi emas ni memang kita tahu dia mewakili kekayaan dan boleh ditunaikan, diiktiraf sebagai mata wang. Sebenarnya emas ni adalah mata wang. Jadi hari ni
kita lebih nak educate orang sebenarnya dia bukan membeli emas, bukan dia satu pembelanjaan untuk membeli emas, sebenarnya kita menukarkan kita punya mata wang saja. Seperti sedia maklum, mata wang ni dia ada masalah dia. Masalah dia ialah dia terhakis akibat inflasi. Nilai dia boleh terhakis akibat inflasi. Kalau kita tengok akhir-akhir ni banyak sangat peristiwa-peristiwa yang berlaku, peperangan dan sebagainya, kenaikan harga barang yang tidak terkawal, contoh ayam, telur, minyak masak, mana mungkin kita ni negara pengeluar kelapa sawit boleh tak ada minyak masak kan, tapi percayalah tuan-tuan, ini semuanya adalah permainan tycoon-tycoon ni untuk menaikkan harga. Bila berlakunya kenaikan harga, sebenarnya berlaku juga inflasi. Kalau kita ada 10,000 tahun lepas dengan tahun ni, dia punya nilai sebenarnya sudah tak sama lagi disebabkan oleh inflasi ni. Kalau kita tengok kerajaan dia umumkan inflasi ni antara 6 ke 7%. Tapi kalau kita tengok secara mata kasar kita, sebenarnya inflasi ni lebih tinggi daripada tu. Okey, dia emas pun dia tidak boleh dimusnahkan. Dia melindungi nilai dari inflasi. Satu teknologi yang biasalah dibuat ini biasa sangatlah, mana-mana penjual emas ke dia akan gunakan kronologi ni lah, iaitu 1 dinar emas pada zaman Rasulullah boleh beli seekor kambing, dan dia sangat relevan hingga sampai sekarang pun 1 dinar emas masih lagi boleh membeli seekor kambing kan. Kita biasa dengar kan kronologi ni, 1 dinar emas sekarang lebih kurang dalam 4 gram lebih, boleh ada lebih kurang dalam 1,000 lebih, memang boleh beli seekor kambing. Mempunyai nilai intrinsikik, logam penyimpan nilai terbaik sepanjang zaman, dinyatakan dalam Quran dan sebagainya sebagai mata wang sehingga akhir zaman, dan logam yang sangat berharga, sumber alam yang terhad. Itu ialah kenapa kita nak bercerita tentang emas hari ini, dan yang paling penting kenapa ialah ada banyak platform, tapi kenapa Quantum Metal nanti saya akan terangkan tuan-tuan. Saya akan tunjukkan sekali demo, termasuklah actual account saya sendiri untuk kita tengok sama-sama. Ini kalau tuan-tuan macam saya, daripada saya ni bukanlah pasal mula-mula tu, pasal bila berkahwin tu jadi minat dengan emas. Jadi kita tengoklah harga emas tu kan. Dari mula tahun 2000 tu sekitar RM40 je segram. Dia naik sehingga hari ini sebenarnya dalam masa 20 tahun ni kita ada kenaikan lebih daripada 600% punya kenaikan. Di mana average kalau kita bagikan pula dengan 20, sekitar 20% kenaikan setiap tahun. Daripada 2002 hingga 2017 pun ada 400% kenaikan harga emas. Kalau tuan-tuan umur macam saya, mungkin ada pengalaman lah jumpa emas harga 1 gram RM30 kan. Tapi semua tu dah jadi kenangan. Why mas saya berani cakap hari ni 250 1 gram pun saya rasa pun dah jadi sejarah dah. Harga emas tu dah jadi sejarah lah 250 tu. Okey. So kenapa Quantum Metal ada banyak platform kan, macam saya cakap tadi, boleh je nak pergi kedai Cina, kedai mana ke nak beli emas ni kan. Tapi kenapa Quantum Metal? Okey, bila saya cakap kenapa Quantum Metal ni, saya lebih nak yakinkan tuan-tuan semua tentang syarikat dia. Sebab saya rasa keyakinan orang ramai terhadap emas tu tak ada isu, tapi kebanyakannya lebih kepada kepercayaan kepada syarikat lah. Sebab ialah kita ada banyak pengalaman-pengalaman buruk, cerita-cerita buruk sebelum ni kan. Jadi saya akan highlight sikit tentang syarikat, kemudian kita pergi kepada produk, dan saya akan tunjuk sikit demo dalam kita punya sistem sebenar. Okey, kita tengok dulu video ni. Sekejap, saya takut tadi saya share tu tak share penuh pula tadi. Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM dengan kerjasama syarikat Quantum Metal sudah berhad membangunkan platform jual beli produk emas secara digital. Presiden DPIM Muhammad Sahar Maddin berkata platform jual beli patuh syariah itu meningkatkan tahap ekonomi umat Islam. InsyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan.
produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah ataupun komoditi murabahah. 3 produk yang diperkenalkan melalui kerjasama itu ialah Gold Saving Account (GSA), Gold Convert Account (GCA) dan Gold Asset Enhance (GAE). Muhammad Sahar berkata DPIM ketika ini sedang giat mengadakan pelbagai aktiviti pemakluman dan sesi perkongsian seperti taklimat, sesi latihan dan pengiklanan di seluruh negara berkenaan platform jual beli emas tersebut. Beliau ditemui media hari ini pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik perniagaan antara DPIM dan Quantum Metal. Dewan Perdagangan Islam Malaysia. The challenges brought by the COVID-19 pandemic have highlighted the importance of savings. Recognizing the need to help the people deal with the impact brought by the health crisis, the Sharia-compliant digital gold trading program was introduced, not just to encourage the public to save, but also to enhance their wealth. With the aim of helping the people, especially Muslims, maintain and double their wealth, the Malaysian Islamic Chamber of Commerce, DPIM, has partnered with Quantum Metal Sdn Bhd to offer Sharia-compliant digital gold trading to preserve and enhance people's assets through gold. DPIM President Muhammad Sahar Maddin said Quantum Metal platform is seen as one of the best solutions to the ongoing economic crisis brought by the COVID-19 pandemic. He added, with the digital gold storage products, the conversion of gold to currency and the investment of gold will multiply by 10 times and 5 times respectively using the commodity murabaha financing. Bidang kerjasama yang akan kita laksanakan ialah untuk memanfaatkan platform digital yang dibangunkan oleh Quantum Metal ini untuk faedah umat Islam khususnya bagi pihak DPIM, dan insya-Allah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan, produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah. The challenges brought by the COVID. Okey, itu tadi sudutan video pada bulan 2 itu hari penghujung bulan 2, kita ada perjanjian antara DPIM dengan Quantum Metal. Yalah, seperti mana bila ada kita tanyalah kepada Haji Sahar tu kan, kenapa DPIM mengambil keputusan, ataupun sebelum dia ambil keputusan tu apakah kajian-kajian telah dibuat. So dia cakap dia mengambil masa hampir 6 bulan untuk buat kajian tentang Quantum Metal ni. Jadi bila saya share dengan you all ni, saya harap dia dapat mengurangkan masa kita lah. Macam saya tu dulu habis banyak masa untuk tengok, dah buat kajian kan. Jadi bila DPIM dah buat kajian 6 bulan, termasuklah pergi ke Bank Negara, Bukit Aman, pergi ke SSM, buat kajian, tengok semua perjalanan, tengok ada tak aduan-aduan tentang penipuan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah DPIM pun membuat keputusan untuk bekerjasama dengan Quantum Metal dengan perkara ni lah. Jadi kita pun menganggap dapat mengurangkanlah keraguan kita sedikit, pada masa sama menambahkan lagi keyakinan kepada orang-orang yang telah mendaftar untuk terus menyimpan ataupun buat pelaburan ataupun terus menggunakan platform ataupun platform ataupun produk-produk yang ada dalam Quantum Metal ni. Okey, Quantum Metal ni sebenarnya didaftarkan tahun 2012 lagi dengan modal berbayar 10 juta. Dan juga merupakan peserta untuk perdagangan komuniti di Bursa Suq Asila, juga merupakan pembekal sistem dagangan emas untuk ada sebahagian bank-bank tempatan, juga pembekal emas premium ke bank-bank tempatan dan juga koperasi serta peniaga, dan juga
mendapat khidmat nasihat syariah daripada Ishraq Consultancy. Okey, ini antara saya punya sijil SSM. Okey, ni ialah ibu pejabat, lokasi di Pulau Pinang. Ni pejabat lama, sekarang ni dapat pindah ke pejabat baru, dan ada 2 cawangan di Johor Bahru dan juga di Sarawak. Johor Bahru kita ada di Siti Tropika dan juga di Sarawak Jalan Bukit Mata. Okey, ini ialah sedikit tentang Kota Mentor. Dipengerusikan oleh Datuk Lim Posun, pengalaman luas dalam acuan ketepatan. Dia ni dia dalam barang-barang elektronik kan ada emas kan. Datuk Lim ni dia ambil balik semula emas tu untuk diguna pakailah. Selama 20 tahun dia kerja dalam bidang emas ni. Ini biasanya kalau saya buat sesi-sesi macam ni adalah kawan-kawan duk tanya kan. So ni bos, kadang ada anak-anak bos saya panggil bos kan, ada yang kawan panggil saya ni je. Kenapa kita kerja dengan syarikat Cina ni? Kan? Sensitif sangat kan, tak ada masalah sebenarnya. Datuk Lim ni pun baik, dan kemudian kita menggunakan platform dia saja. Kita bayar pun upah-upah untuk menggunakan platform tadi. Tapi sebenarnya kita meniaga sesama kita je. Kita meniaga sesama kita, kita beli emas, dan sebenarnya tak ada apa masalah pun. Dan Datuk Lim Posun ni sangat-sangat humble. Walaupun kaya raya tapi sangat-sangat humble dan baik. Ini ialah kita punya pengerusi Haji Kamarizaman bin Jauhari, merupakan pengarah Jabatan Pengangkutan Kewangan dan Perusahaan Bank Negara Malaysia. Dia bekas. Kemudian dia pun sekarang ni jadi untuk pengarah Jabatan Pengenalan Kewangan dan Perusahaan Bank BSN. Kemudian adalah dia punya background tentang bank-bank tempatan dan yang kalau orang dalam kewangan ni akan biasa dengan nama Haji Kamarizaman. Ini ialah kita hantar report ke ataupun Kota Mentor menghantar report ke Bank Negara untuk AMLA, Akta Anti Pengubahan Wang Haram dan juga Anti Pembiayaan Keganasan 2001. Ini kalau siapa-siapa yang terlibat dalam bidang keuangan dia akan tahulah AMLA ni. AMLA ni tempat orang nak cuci duit. Jadi kerajaan dia memang ada satu akta untuk membendung orang-orang gunakan duit haram untuk buat pembersihan duit. Jadi semua duit-duit yang masuk ke ni akan dihantar report untuk memastikan tiada digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencuci duit-duit haram. Kemudian dalam produk di Kota Mentor ni kita ada satu jenis produk yang ada pembiayaan dekat dalam dia. Kita beli 1 gram, kita ada pembiayaan hingga 10 kali ganda. Jadi daripada datang duit tu daripada Bursa Suk Asila. Kalau kita faham tentang pembiayaan dibuat oleh kebanyakan bank-bank Islam ni, bank patuh syariah ni, dia memang gunakan Bursa Suk Asila ni untuk membuat pembiayaan, sama ada kita beli rumah, kereta dan sebagainya. Sama juga kita di Kota Mentor ni, bila kita nak enhance kita punya aset tadi, dia ada juga pembiayaan. Tapi bestnya pembiayaan kita ni kita tak perlu nak buat apply ke atau permohonan ataupun kena hantar tunjuk slip gaji dan sebagainya, tak perlu, sebab semuanya dibuat secara automatik dan semuanya layak untuk buat pembiayaan di Kota Mentor ni. Kemudian Kota Mentor juga adalah ahli emas dunia, dan kita sentiasa menghantar report ataupun kita punya perjalanan keuangan syarikat ni diaudit oleh AUFI, satu badan organisasi perakanan dan juga pengauditan bagi industri kewangan Islam. AUFI ni dia berpusat di Bahrain. Jadi bila Kota Mentor ni dia menjalankan perniagaan satu dunia, jadi memang syarikat luar lah yang audit segala perakaunan dan juga perjalanan syarikat dia. Okey, ni saya buat share sikit tentang platform-platform yang ada di Malaysia ni yang patuh syariah. Tapi kita tak akan mention lah. Cuma saya nak cakap kita hanyalah satu-satu platform yang menawarkan 3 produk
yang berbentuk satu ekosistem yang unik lah, di mana selain daripada kita boleh simpan, kita boleh beli sikit-sikit serendah RM10, kita juga ada ekosistem yang membenarkan kita buat gadaian. Semuanya kita buat di hujung jari, ya. Kemudian kita ada juga untuk orang yang ada lebihan sikit, dia bukan boleh enhance dia punya aset melalui satu jenis produk dekat ada dalam QM ni. Tak apa, nanti produk saya akan pergi ke lebih lanjut pada tuan-tuan. Saya tunjukkan juga sistem dan sebagainya. Okey, ini ialah pengurusan syariah kita, ialah Israq Consulting. Bila launch di Malaysia dulu, dia macam ni, dekat Malaysia ni dia ada 5 syarikat yang bank negara bagi power untuk menjalankan pengawasan syariah satu-satu syarikat. Atau salah satunya ialah Israq ni lah. Jadi Israq ni dia ada bagi khidmat nasihat, akhirnya dia meluluskanlah untuk ketiga-tiga produk kita ni patuh syariah. Ketiga-tiga produk kita ni patuh syariah. Cuma bila kita pergi ke luar negara pada November 2021, untuk luar negara, sebab Israq ni tadi dia dalam negara saja. Bila kita pergi ke luar negara, kita terpaksa mendapatkan salah satu lagi pengiktirafan di peringkat antarabangsa, iaitu Ruqabah LLC ni. Ini kita punya pengurusan syariah di kita punya panel advisory kita di QM Fundamental. Ini ialah sijil-sijil yang dikeluarkan oleh Ruqabah untuk setiap produk kita. Kita ada 3 produk, Gold Storage Account, kita ada Gold Convert Account dan kita ada Gold Asset Enhance. So ketiga-tiga produk kita mendapat pengurusan syariah di dalam dan di luar negara. Okey, ini ialah rakan niaga untuk Fundamental. Kita ada Bank Muamalat, Allianz Bank, Hafim Bank, dan juga ICBC Bank. Ini bank-bank ni mendapat bekal emas daripada Continental. Pada setengah bank yang menggunakan juga sistem Continental. So kerjasama lain yang kita buat ialah dengan koperasi. Siapa tak kenal dengan My Angkasa Holding, orang kerajaan mesti tahu My Angkasa. Kemudian kita ada luar negara punya koperasi yang ada ahli di aku ni di ASEAN, koperasi di ASEAN dia ada 6 juta ahli. Jadi memang menggunakan ataupun emas dia disupply oleh Continental, dan sistem juga dibekalkan oleh Continental. Aku ni bukan 6 juta, 60 juta ahli. Okey, ini ialah negara-negara yang telah kita masuk. So jadi bila kita menyertai ataupun menjadi members dalam Continental ni, kita boleh juga sebenarnya nak ajak kawan-kawan kita di negara-negara lain untuk join dengan kita sekali. Dia ada sistem, dia panggil referral juga. Tapi kalau kita tak minat, tak apa, kita hanya fokus kepada kita punya simpanan, pelaburan dan juga penggandaan kita punya aset dalam Continental. Okey, bila bercakap tentang emas patuh syariah ni, dia mestilah bersandarkan kepada emas fizikal sebenar. Dia tak boleh, dia cuma di Continental ni kita boleh beli emas serendah RM10. Tapi agak mustahil lah kalau kita pergi kedai, saya nak beli emas RM10 kan, macam mana dia nak potong kecil-kecil kan, dia nak kikis sampai jadi RM10, jadi agak mustahil lah. Jadi sebenarnya kita memang bersandarkan kepada emas fizikal sebenar. Jadi bila contohnya satu emas tu, 1 gram ke 10 gram ke, saya punya bahagian ada sikit kat dalam tu. Yang peserta-peserta lain ataupun pembeli-pembeli lain ada juga bahagian dekat dalam emas yang fizikal tadi tu. Jadi emas fizikal tu kita gunakan The Purse Mint Australia. Ini salah satu pembekal emas dunia yang terkenal kerana mutu emas yang dibekalkan. Dia ni milik kerajaan Australia Barat. Jadi kalau orang biasa dengan emas, dia akan tahulah The Purse Mint Australia bagaimana kualiti emas yang dibekalkan. Jadi semua duit yang kita beli emas tadi bersandarkan kepada emas fizikal. Emas fizikal tu datang daripada The Purse Mint Australia. Okay.
Okey, bila simpan emas, macam saya cakap tadi, kita beli emas, dia tukarkan ke fizikal. Jadi bila ramai-ramai orang beli kat Malaysia ni, kita sekarang ni dah ada lebih kurang 150,000 pemegang akaun Quantum Metal di Malaysia ni. Jadi setiap hari akan ada belian. 1 tahun lepas kita ada sampai 5 tan emas yang dibeli oleh rakyat Malaysia. Jadi emas-emas ni semua disimpan di peti besi yang dibagi pihak ketiga lah untuk menyimpan peti besi ni, kerana pihak ketiga ni sangat ada expertise untuk simpan bahan-bahan berharga, iaitu BRIS. BRIS ni dia syarikat yang lama lah. Dia ada banyak negara dia bagi servis. Bila saya google tentang BRIS ni, pekerja dia pun dah 70,000 orang. Jadi BRIS ni kita gunakan untuk menyimpan emas-emas yang kita simpan lah. Yang bestnya kalau you all semua ada emas lebih daripada 1 kilo, maka setiap hari emas you all akan diupdate lah dalam sistem Quantum Metal. Dia akan tulis lah emas sekarang akan everyday akan diupdate. Dia akan update emas yang tuan-tuan beli. Kalau melebihi 1 kilo lah. Kalau macam saya ni beli RM10, RM20, dia tak update lah kan. Okey, sekejap. Saya ada tertinggal satu slide ke? Okey, saya ada tertinggal satu slide ni, tak apa. Dia sebenarnya kita punya emas tadi ni ada semua telah diinsurankan oleh the Lloyd's of London. Dia sama juga macam PDIM kan. Kalau kita simpan duit dekat bank, duit kita hilang kan, kita ada guarantees by bank negara kan, ataupun diinsurankan. Sama juga kita punya simpanan emas kita di Quantum Metal ni diinsurankan sehingga 100% simpanan kita, emas kita. Okey, sekarang kita pergi kepada produk-produk. Macam saya cakap tadi, kita ada 3 produk. Kita ada gold storage account. Gold storage account ni, ya, tuan-tuan kena ingat storage je lah. Memang kita nak simpan sikit-sikit. Kita boleh bermula serendah RM10, simpan. Kita boleh jual anytime. Kita boleh gadai. Kita boleh tukarkan kepada fizikal. Semua kita buat dalam satu sistem saja untuk gold storage account ni. Kemudian kita ada gadaian, gold convert account, di mana kita boleh tukar emas kita kepada RM sehingga 85% ke 90% duit. Jadi biasanya kalau orang biasa dengan pajak gadai akan lebih mudah untuk faham lah. Tapi tak apa, saya akan cerita nanti actual dia dalam sistem bagaimana fungsi gold convert account ni. Kemudian ada lagi satu produk kita ialah gold asset enhance 10 kali, 5 kali dan 10 kali, di mana kita, dengan belian kita mengikut unit belian kita contohnya 1 gram, dia akan gandakan sehingga 10 gram untuk memastikan kita mendapat lebih keuntungan apabila berlaku kenaikan harga emas. Laju sangat ke saya? Jadi okey. Sekarang ni berapa? 10.30. Okey, 10.30. Alhamdulillah. Kalau boleh saya tak nak panjang-panjang. Saya cuba habiskan antara 1 ke 1 jam 15 minit sebab bosan kan lama-lama ni kan. Okey, ini produk kita yang pertama, gold storage account. Macam saya cakap tadi, kita hanya akaun simpanan emas. Untuk kita tukarkan kita punya mata wang ringgit kita kepada emas, boleh kita beli serendah RM10. Kita boleh jual emas kita tu, kita boleh transfer kepada ahli QM yang lain. Contoh, kita nak bagi duit raya, ni nak raya dekat kan, suruh anak kita bukakan akaun anak kita, kita boleh transfer ke akaun anak kita. Ataupun kita ada staff, kita boleh transfer ke kita punya staff ataupun orang bawahan kita. Macam saya bila kita buat takaful, kita ada ejen ramai. Jadi ejen semua saya bagi insentif, kita bagi dalam bentuk emas. Kemudian dia punya markup price yang paling rendah di antara kebanyakan platform, iaitu sekitar 7%. Markup price ni ialah biasanya kalau di kedai,
Kalau kita beli emas fizikal boleh mencapai sehingga 30%. 25 ke 30% markup price. Contoh paling mudah macam kita ni pergi jalan-jalan kan, dekat shopping complex kita tengok pun kita nampak pokong ke Habib ke apa semua ada jual emas. Dia selalu tuliskan 250 segram. Kita pun cakap murahnya 250 segram. Kita pun pergi-pergi tengok ada satu gelang harga ada harga berat 4 gram. Kita tengok fikir dalam otak kita 250 kali 4 mestilah 1000 kan. Kita dah pakai-pakai, kita nak bayar, sekali tengok-tengok harga dia 1300, 1400. Itulah kadang-kadang dia panggil upah buat dan sebagainya. Itulah markup price. Cuma di quarter mental ni markup price dia sangat-sangat rendah, iaitu 7% saja. Kemudian kalau kita nak jual balik, dia ada susut nilai. Kalau orang siapa simpan fizikal ni, inilah yang memeningkan sikit, dia punya susut nilai. Kalau kita beli 250, kadang-kadang ada kedai dia tak nak ambil pula kita emas ni, dia kata dia ada banyak stok. Tapi kalau nak ambil boleh 230. Itulah markdown ataupun susut nilai. Yang best di quarter mental ni kita tak ada susut nilai. Kita punya harga jualan ikut harga LME, London Metal Exchange punya harga. LME ni dia ada harga setiap hari. Kalau orang biasa trade market apa, dia akan faham tentang perubahan harga dalam emas ni setiap hari, kecuali Sabtu dan Ahad ataupun hari tutup kaunter, hari cuti dan sebagainya. Okey, yang kedua ni, ini bagi saya yang macam saya cakap tadi, kita punya platform di quarter mental ni sesuai untuk semua jenis lapisan masyarakat, daripada budak kecil hingga ketua, daripada orang B40 hingga ke T20, semua sesuai untuk dengan platform di quarter mental ni. Sebab kita ada gold convert account, di mana gold convert account ni kita boleh gunakan untuk melindungi harta kekayaan kita. Kita boleh tukarkan 85% nilai emas kepada tunai, dapatkan tunai tanpa jual emas. Kita tak jual pun emas kita tu, tapi kita boleh dapatkan tunai. Dia punya charge sangat murah, 3.5% setahun untuk pembiayaan. Ada had masa. Ini siapa biasa pergi ke pajak gadai Arano, dia ada had masa. Nanti kejap lagi saya akan ceritakan. Dengan kenaikan emas, emas yang kita tadi kita dah gadai kan, kita dah convert, tapi masih lagi amount dia masih lagi reflect kepada kenaikan harga dan penurunan harga emas dunia. Yang ini paling best sekali. Itulah saya cakap tadi, belanja hangus menjadi tabungan masa depan. Semua orang ada belanja hangus. Siapa yang tak ada belanja hangus, kita hari-hari memang akan keluar duit, beli makan, pakai, beli bayar kereta, bayar rumah. Tapi sebenarnya dengan belanja hangus ni pun kita boleh gunakan untuk beli emas dulu sebelum kita dapatkan duit untuk buat belanja hangus ni tadi. Jadi secara tak langsung kita boleh simpan duit kita ataupun kita boleh simpan emas sebagai aset jangka panjang kita, walaupun duit tu digunakan untuk membayar kita punya hutang-hutang hutang-hutang kita. Okey. Ini saya tunjukkan sikit ekosistem yang ada di pajak gadai luar lah. Contohnya kita ada nilai emas kita 10,000, kita gadai kita akan dapat 75%. Ini upah simpan dia. Biasanya sampai 12% hingga ke 24% setahun dari nilai emas, dari marhun dipanggil. Kita punya di quarter mental kita punya gadaian bukan daripada nilai bukan daripada marhun, daripada pinjaman, berapa duit yang kita ambil. Okey, dia punya limit masa 6 hingga 18 bulan. Ini biasanya kalau orang biasa dengan pajak gadai Arano, sampai 6 bulan dia akan call. Encik kena datang bayar upah simpan ataupun tukar surat cakap kan. Sebenarnya ialah kita buat kontrak baru. Contohnya pembiayaan kita 75 tadi kan, di upah simpan kita 1,200. Jadi bila sampai 6 bulan dia akan call kita, boleh tak bayar dulu upah simpan lagi 6 bulan untuk kita buat bayar dulu upah simpan 6 bulan supaya kita boleh buat surat baru, kontrak baru. Jadi begitulah ekosistem di pajak gadai luar. Biasanya realitinya ialah orang ada, contoh dia ada gelang 2,000 beli kan. Kemudian dia tak ada duit, dia nak pakai duit, dia pergi gadai dia dapat 1,000 lebih. Biasanya memang susahlah orang tu nak ambil balik. Memang masalah dia kan nak bayar upah simpan dengan nak ambil balik emas tu, dan biasanya
Kalau mak saya dia cakap apa tu, lelap. Kau pergi gadai itulah lelap nanti kan. Ataupun lupus, ataupun dia tak boleh ambil menyebabkan emas tu akan diambil oleh Ahranu, kemudian dia akan dilelong. Kalau ada untung, katakan masa beli emas tu dia gadai tu 2,000, lepas tu masa lelong dapatlah 2,500 kan. Ahranu akan ambil balik duit pembiayaan yang dia bagi kat kita, campur dengan upah simpan, balance tu dia akan pulang balik kepada kita. Tapi bila lelong ni dia tak dapat, susah nak dapat harga sebenar lah. Biasa dia akan rendah daripada harga pasaran. Statistik Ahranu menunjukkan 1 bilion emas dilelong setiap tahun. Saya ada gambar dia, cuma tak sempat nak masukkan slide ni kan, tapi insyaAllah nanti masa-masa akan datang saya akan masukkan sampel-sampel emas yang dilelong di Ahranu disebabkan tak mampu kita nak ambil kan. Tapi bagaimana pula ekosistem di Quantum Metal? Okey, di Quantum Metal kita bagi 85 hingga 90% dan dia punya upah simpan 3.5%, tiada limit masa. Tiada limit masa. Jadi katakan kita convert tadi ataupun kita gadai tadi, kita dapat 8,500 kan. Balance itu ataupun emas tadi tu, emas yang bernilai 10,000 tu, lebih kurang 40 gram tu, dia akan hold dekat dalam akaun Quantum Metal dan dia akan reflect kepada kenaikan harga. Contohnya waktu kita gadai tu harga 1 gram 200.5, tiba-tiba harga tu naik kepada 300, maka amount ataupun nilai emas di dalam holding tadi tu akan naik. Jadi bila sampai certain masa kita boleh terminate saja, tak perlulah. Dia ada juga, boleh juga kita bayar pinjaman kita tadi tapi terminate lebih mudah. Tapi tak apa kalau tak faham, nanti saya akan tunjukkan dalam sistem sebenar bagaimanakah benda ni berfungsi. Jadi sangat-sangat menarik di mana boleh kita gunakan belanja hangus kita tu untuk menjadi emas. Ini ada contoh mudah menukar belanja hangus kepada emas. Contohnya saya beli kereta. Ni kereta apa ni? Nissan Almera. Saya bayar sebulan 800. 800 ni ialah duit yang pergi tak kembali lagi. Duit hangus. Jadi saya pun of course lah saya kena buat saving sikit, betul tak? Jadi saya campurkanlah duit 800 saya dengan saving sikit 150, jadi ada 950. 950 tadi kita dah tahu tentang GSA tadi kan. Maka kita belilah emas, dapatlah sekitar 3.8 gram emas. Itu 1 bulan kita buat kemudian kita boleh pergi ke GCA ni tadi. Kita pergi ke GCA, kita request, kita kata kita nak ambil 800, request gold convert ni 800 duit akan masuk kepada akaun kita. Biasa ambil masa, kalau tak sibuk macam sekarang ni, sehari atau 2 hari dah masuk lah. Tapi dia takkan lebih daripada 5 hari bekerja. Emas tadi, emas yang 3.8 gram ni akan masuk kepada kita punya holding inventory. Dekat sini kita akan dapat melihat keuntungan daripada kenaikan harga emas. Emas terkumpul ni akan naik. Nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan actual dia. Macam mana kita boleh terminate selepas ada keuntungan. Pada masa sama, kita punya kereta ni kita bayar macam biasa. Tapi at the same time, kita ada kumpul emas. Ini 1 bulan 3.8. Kalau 1 tahun, kita ada lebih kurang dalam 40 gram emas dah. Kereta kita bayar, emas itu kita simpan. Tapi kalau kita nak pakai duit simpanan kita tadi, kan kita ada tambah sikit 100.5 tadi kan. Kita nak pakai duit simpanan, anytime kita boleh terminate dan masuk ke dalam untuk kita gunakan kalau berlaku kecemasan nak pakai duit dan sebagainya. Sangat-sangat menarik. Jadi ramai orang bagi alasan tak ada duit lah Cik Sani nak beli emas, tak ada duit lah nak melabur emas. Tapi semua orang ada belanja hangus yang memang boleh ditukarkan kepada emas dulu sebelum kita bayar duit belanja hangus. Ada banyak soalan ni. Nanti Cik Jadi tolong Cik Jadi. Ada banyak soalan saya tak sempat nak tengok. Kita ada berapa orang ni di sekarang ni? Alhamdulillah ada 61 orang, kita ada 61 orang. 1 orang Okey, yang ketiga ialah produk Asset and Sun, Gold Asset and Sun. Yang ini ialah produk killer produk kita, memang tak ada di tempat lain. Kalau siapa-siapa yang biasa dengan saham ni memang ada leverage ni cuma kelebihan leverage kita ni kita tak ada margin call
Kita tak ada kena top up dan sebagainya ataupun force selling. Kita tak ada force selling. Jadi apa yang kita buat ialah pastikan orang yang nak membeli produk GA ini dia memang ada duit lebihan yang belum nak pakai lagi sekarang. Contohnya memang simpan duit tu dalam tempat-tempat lain sebelum ni, belum nak pakai lagi, tapi ada fikiran untuk tambahkan duit ni, so memang digalakkan untuk beli produk Gold Asset Enhance ni. Sebab apa? Bila kita beli 1,000, maka dia akan bagi pembiayaan 9,000 menjadikan amount modal kita menjadi 10,000. Daripada mana pembiayaan tu datang? Daripada yang saya terangkan mula-mula tadi, ada suk asila semua, pembiayaan tu dibuat secara automatik, tak perlu nak apply dan sebagainya, sebab kita tak dapat duit tu. Duit tu hanya masuk dalam akaun kita untuk kita beli emas, kita gandakan pembelian emas kita tadi. Apabila kita terminate kontrak tu tadi, pihak Quantum Metal akan ambil semula pinjaman kita tadi untuk dibagi semula kepada Bursa Suk Asila. Tapi pada masa sama, Quantum Metal akan ambil sikit upah pengurusan sebanyak 3.5% setahun. Okay? Setiap pembelian ni dibuat dalam bentuk unit. Satu unit $250, satu unit lagi 25 USD. Contohnya, satu unit $25 ni sekitar harga 1,000, kita akan dapat sepatutnya 4 gram emas saja, tapi oleh kerana ada pembiayaan tawaruk murabahah tadi, menyebabkan kita mendapat 9,000 tambahan dan menjadikan modal kita 10,000 dan kita akan mendapat sekitar 40 gram emas. Jadi bila berlaku kenaikan harga emas RM10 tadi, sepatutnya kita dapat untung RM40 saja. Tapi oleh kerana kita ada 40 gram emas, jadi dengan RM10 tadi menyebabkan kita akan untung RM40. Jadi bila kita rasa untung tu dah sesuai dengan kita terminate perjanjian kontrak tu tadi, maka kita akan dapat balik semula modal kita 1,000 dengan keuntungan kita RM400. Yang 9,000 tu Quantum Metal akan ambil semula. Itulah kaedah Gold Asset Enhance yang digunakan dalam Quantum Metal ni, yang saya rasa sangat-sangat menarik. Malah ada yang buat profit gandaan, dan saya rasa lebih bagus daripada banyak instrumen pelaburan yang ada sekarang ni. Contohnya kalau kita ada 10,000, automatik kita punya investment tu akan jadi 100,000. Kalau kita ada 100,000, dia akan jadi 1 juta. 1 juta berapa kilo emas tu kan? Hampir 4 kilo emas. Jadi kalau reflect kenaikan tu, macam baru-baru ni kan, perang antara Rusia dan Allahu Akbar. Dengan kejap Ukraine. Akan berlaku, efek dia akan banyak kan. Macam baru-baru ni berlaku kenaikan yang luar biasa, jadi keuntungan tu akan mendadak lah. Nanti kita akan tunjuk testimoni itulah. Okey, ni leverage. Kita buat sikit summary lah. Contohnya orang ada 100,000, dia akan leverage 10 kali menjadi 1 juta. 1 juta daripada diambil iuran upah simpan ataupun iuran pengurusan 3.5% tu daripada 900,000. So 31,000 ni kita akan bayar. Ni kalau setahun kalau kontrak kita tadi kita terminate tak sampai setahun, maka kurang daripada ni lah. So jika harga naik 20%, kita dah tahu harga emas, kalau kita tadi saya dah cakap kan, boleh naik dalam masa 20 tahun sehingga 600% lebih. Jadi average sekitar 220% ni adalah sangat-sangat relevan untuk kenaikan harga emas lah. Jadi kalau kita ada 1 juta emas, maka 1 juta ringgit nilai emas, kita akan ada kenaikan sebanyak 200,000. Jadi 200,000 tolak dengan upah simpan 31,000, maka kita akan ada untung sekitar 168,000. Ini itu kalau kita ambil 20% kenaikan harga emas. Ini kita dah anggaran kan, kita buat. Kalau 5% kenaikan harga, kita akan untung sekitar 50%. Kalau 10% kenaikan harga, kita akan untung 100%. Kalau kenaikan 20%, kita akan untung 200%. Yalah, sebab kita dalam keadaan 10 kan.
Okey, konsep pembiayaan tawaruk murabaha ini pun sama juga disammarikan bagaimana pembiayaan tadi samalah macam tadi untung bersih 168 campur balik semula dengan modal kita akan dapat. Okey, ni kita ada proposal yang untuk summary saja. Kalau kita ada duit 1000, kita punya nilai keuntungan dia inilah ini jangka masa dia bergantunglah, boleh jadi 2 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan bergantung kepada kenaikan harga emas. Ini proposal kalau kita ada duit 1000. Kalau kita ada duit 10,000, ini kita punya jangkaan keuntungan kita lah. Dia akan capai, cuma masa lah masa. Pastikan kita ada holding power lah untuk buat GAA ni. Ni masa kita ambil harga 16 bulan 3 hari tu. Okey, kalau kita ada 100,000, ini kita punya summary untuk keuntungan kita. Apa tu? Mengikut kenaikan harga emas. Okey. Harga kenaikan emas daripada Januari hingga Disember 2020 adalah 28% tahun 2020 menjadikan pelapor Quantum Metal mendapat keuntungan 280%. Ini kita ambil tahun 2020. Okey, kita tengok testimoni sikitlah. Kita tengok testimoni. Ini sama juga macam tadi. Okey, ni sebelum tu kita nak faham sikit pasal leverage ni. Bila kita ada keuntungan digandakan 10%, tapi kita kena sedar juga kalau harga emas turun, kita akan ada kerugian 100% juga. Tapi tuan-tuan tak payah risau. Macam saya cakap tadi, tiada margin call, tak perlu top up, tiada force selling. Kemudian hanya perlu tunggu saja semula untuk memastikan harga emas naik. Itu saja. That's why lah kalau kita nak betul-betul nak beli GAE ni, pastikan jangan guna duit yang nak pakai lah. Nak kahwin bulan lepas raya, kita gunakan duit sekarang ni untuk beli GAE. Tak boleh lah. Pakai tak kahwin nanti. Kalau nak masuk GSA, boleh. Tak ada masalah. Ataupun lepas tu kita gadai balik, itu tak ada masalah. Tapi kalau nak beli untuk investment ni, pastikan kita ada holding pada duit kita tu. Kita boleh tunggu kalau harga emas turun. Okay, holding power, buying time. Kita kena ada holding power dan buying time. Kita maksudnya duit tu kita boleh tunggu sampai harga emas naik semula. Dan belum ada lagi dalam sejarah harga emas tu turun tak naik lagi. Tak ada. Sepanjang 30 tahun ni memang naik je lah. Tak ada turun-turun. Dan setiap kali itulah juga kita akan cakap emas mahal. Belum pernah lagi kita cakap emas murah kan. Daripada zaman 1 gram RM30 pun kita cakap emas mahal sampailah sekarang. Okey, ini ialah kita punya perbandingan sikit dengan instrumen-instrumen lain. Kalau kita gunakan produk gold asset enhanced tadi. Ini apa yang berlaku pada baru ni ialah antara bila berlakunya peperangan antara Rusia dan Ukraine, so dia agak mengubah sikitlah landscape dunia. Apatah lagi baru-baru ni Rusia telah mengumumkan kan dia ikat mata wang dia rubel dengan emas, jadi menyebabkan ada banyak perubahan dalam landscape kewangan dunia ni, termasuk terutamanya mana-mana negara yang terlalu berpegang kepada USD. Ini sebut sikitlah tentang pengetahuan berkaitan ekonomi dunia. So kalau kita tengok pada masa tu 24 Februari tu sehingga 8 Mac tu kita nampak sangat-sangat drastik lah kenaikan harga emas, sehingga kenaikan sehingga 10% pada masa announce-nya peperangan tu kan. Dan apa jadi sekarang? Harga tu masih maintain, dia ada fluctuate sikit, turun sikit, tapi harga tu lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelum ni. Dan tu, macam saya cakap tadi, harga 250 segram tu pun dah jadi kenangan sajalah, dah jadi sejarah. Jadi kita akan nampak lepas ni harga emas akan terus meningkat naik. Kalau kita tengok kepada pengumuman ataupun berita-berita mutakhir ni, dah mula
Rusia terima belian minyak kan daripada negara lain menggunakan emas, menggunakan rubel. Jadi benda-benda ni semua akan memberi kesan kepada kenaikan harga emas selepas ini. Kita tengok testimoni kita punya investor. Ini ada klien yang buat pada 12 hari bulan 2. Ni klien kaya ni dia masuk 165,000 USD, okey. Dan juga 66,500 dalam masa dia 11 dan 12 hari bulan Februari. So dia dapat create untung sebanyak 53,000 dalam masa seminggu, sebabkan oleh berita yang saya cakap tadi lah, beli pada 11 dan 12, jual pada 17 hari bulan, untung 6% dalam masa seminggu. Ini ialah satu lagi testimoni. Dia beli pada 17 dan 24 hari bulan 9. Dia jual bila ni? 6 bulan selepas tu. Modal dia ialah 535. Malah ni bercecah 1 juta. 6 bulan saja. Dia punya keuntungan kasar dia 133% selepas tolak kos tawaruk financing, untung bersih sekitar 90.3%. Emas tak naik sangat tapi hanya 13%, tapi disebabkan emas kita bukanlah naik sampai 133%, tapi oleh kerana gandaan 10 kali ganda tadi, sebenarnya emas naik sekitar 13% je, tapi oleh kerana gandaan 10 menyebabkan dia punya keuntungan tu digandakan dengan 10 juga. Ini ialah pelabur kita yang buat 5 layer untuk dia punya investment dan mendapat melebihi 100% untuk kelima-lima statement ni. Okey. Dia modal dia 250, dia dapat 5,060. Okey. Ini profit melebihi 100% dalam masa 2 bulan. Okey, ni beli 1 unit je. Ni orang-orang rakyat mahin macam kita ni kan, yang beli modal 1,375 1 unit, dapat jual balik 2,517. Tak apa, nanti kan saya akan share juga ni. Alhamdulillah profit dah lebih 100%. Ada banyaklah testimoni-testimoni yang kita boleh tengok keuntungan yang kita boleh dapat lah. Cuma kalau ada investor ataupun rakan-rakan saya kat sini boleh share, ada siapa yang dah rasa keuntungan di GAE ni, boleh komen sikit dekat kita punya chat room. Ada dah untung. Saya rasa ada banyak lah, ada ramai sangat yang dah untung. Boleh support sikit tak? Share. Dah nampak untung. Nampak untung apa tak jual? Yang tamak. Okey. Kita dengar sikit. Ini pasal temu bual bersama Israh tadi. Ini patutnya slide ni kat depan ni. Makan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari Isra Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga syariah standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink http www.quantummetal.com. Makan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu. Okey, saya rasa sampai sini je saya punya presentation. Saya akan share dengan tuan-tuan akaun sebenar untuk tunjuk sikitlah kepada tuan-tuan. Ada soalan daripada Encik Nur Rizal.
Ya, macam mana modal RM1,000 dapat tambah modal 9 kali. Lepas tu profit dikira based on modal. RM 10,000. Kurang faham bab JE ni. Memang mula-mula ni memang susah nak faham sikit lah bab ni. Tapi macam kita beritahu tadi, 9,000 tu datang daripada Suasila yang tambah modal dan kita modalkan RM1,000. Dia macam ni lah, senang cerita. Kalau kita beli barang dekat Maidin, contoh ya, saya selalu guna perumpamaan macam ni lah. Kalau kita beli sejadah dekat Maidin, satu helai dah jadi RM15. Tetapi kalau kita nak dapatkan harga murah, kita kena beli 10 helai. Kalau nak beli 10 helai tu harga dia 100. Jadi satu helai jatuh RM10. Sama juga harga emas macam tu, yang ada sekarang ni. Kalau kita nak beli Quantum Metal offer harga jual emas hari ni contoh 280. Tapi kalau kita nak beli harga 280, dia boleh bagi kita diskaun macam lebih rendah lah daripada harga pasaran. 1 gram 270, tapi harga pasaran 280. Mana kita kurang RM10. Lebih kurang kan. So dia kata, tapi dengan syarat kau kena beli dengan harga RM10,000 minimum. Macam tu. Jadi kita nak dapatkan 270 per gram, kita kena beli emas dengan harga RM10,000. So macam mana kita dapat harga RM10,000 tu? Kita tak ada modal. Contoh macam saya bila tanya, mana ada modal RM10,000 nak beli emas 270 segram kan? Jadi dia kata, okay, tak apa, kau keluarkan RM10,000, tapi aku top up dengan RM9,000 lagi. Jadi kau boleh dapat harga 270 segram. Lebih kurang macam tu. And then masa tu bila kita dapat harga 270 segram, kita boleh tunggu harga emas naik sehingga 270. Biasanya kalau 200 hari ni, kalau harga beli harga sekarang ni 265 lebih kurang. Contoh kan, dah 209. So kita nak dapatkan harga 270 tu mungkin ambil masa yang singkat sikitlah berbanding kita nak menunggu harga 280 segram. Tapi kalau dah ada harga yang mahal, macam ada spread yang 30% tu lagi lama lah kan. Ni spread kita 7% nya. Lebih kurang macam tu lah. Jadi tak apa jadi tak apa, nanti boleh. Saya ulang balik sikit dah. Sebenarnya dia ada pembiayaan, ada tawaruk fund tu ialah pembiayaan seolah-olah macam pinjaman lah, cuma kita tak ada lah sampai nak kena bayar bulanan dan sebagainya. Sebab apa? Duit tu kita tak dapat hold pun. Kita ada modal RM1,000, dia bagi kita tawaruk murabahah RM9,000 menjadikan modal kita tadi RM10,000. Bila kita ada RM10,000, kita boleh beli lebih banyak gram emas. Tapi bila berlaku kenaikan harga emas, patutnya kita ada sikit emas tadi kan. Tapi oleh kerana kita ada lebih banyak emas, bila berlaku kenaikan tu walaupun sedikit, kita punya untung lagi banyak. Tapi bila kita rasa untung tu dah okey, kita terminate saja. Bila kita terminate, QM akan ambil balik RM9,000 yang dia bagi pinjam dekat kita tu. Jadi modal kita asal memang RM1,000, tapi kita ada lebih keuntungan dekat situ disebabkan kita ada lebih gram emas tadi. Okey, tak apa. Kat mana pemberi modal tu kau untung? Okey, pemberi modal Suasila ni dia akan mendapat untung daripada dia hanya pemberi pembiayaan saja. Dia dapat untung daripada management fee 3.5% yang saya terangkan tadi. Kita ada management fee kan 3.5%. Jadi itulah keuntungan yang dia dapat. Sebab dia tak ada apa-apa risiko. Dia tak ada risiko orang tak boleh bayar dan sebagainya. Sebab orang tu tak hold pun duit pinjaman dia tu tadi. Of course lah patuh syariah. Kan saya dah terangkan tadi patuh syariah daripada mula. Okay, tak apa. Nurizam ni nanti saya boleh jawab secara personal. Kita pergi kepada sistem. Mana sistem? Okay. Boleh nampak semua you all boleh type ni quantummetal.com ni. So dia akan keluar macam ni. Okey. Ni saya punya akaun sendiri Jadi saya tak ada malu apa pun sebab yalah memang kita buat ni ikut kemampuan kita kan. You all pun nanti tak ada rasa apa-apa, memang kita boleh buat QM ni ikut kemampuan kita. Ini tiga produk yang saya cakap tadi. GSA kita ada boleh beli
Boleh beli serendah RM10, just letak je RM10 kalau kita beli, bayar guna FPX, macam juga kita beli barang dekat Shopee, dekat Lazada tu semua. Kemudian kita boleh jual, tapi saya nak beritahu tuan, kalau boleh emas ni kita jangan jual. Kalau kita betul-betul nak pakai duit, kita gadai. Tapi sebenarnya kalau kita nak jual pun tak ada masalah. Kita jual, harga dia akan ikut harga LME. So kita boleh jual. Ada akak-akak kita ni, makcik-makcik kita ni, dia tak percaya dengan emas digital. Bila dia simpan RM10, RM20, RM30 sampai RM270, RM280, dia kata, saya ni, saya nak ambil emas fizikal. Boleh juga, dia boleh ambil emas fizikal kat sini. Dia boleh pilih daripada 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 sampai 100 gram, sampailah 1 kilo emas. Dia boleh ambil. Dia nak ambil kat mana? Emas ni sama ada, saya tak boleh select ni. Sama ada dia boleh ambil di hari ni dia tak boleh select pasal hari ni akaun tutup. Okey, sama ada dia boleh ambil ke mana-mana arahan tekun, ataupun kalau malah nak pening kepala, suruh saja post ke rumah. Itu kalau nak tukarkan kepada physical gold. Ada orang kan dia memang suka sambil baring-baring malam-malam, dia nak belik-belik kan, tahu kat kepala dan sebagainya, boleh buat dekat sini. Kemudian kita boleh transfer juga. Kita boleh transfer kepada sesiapa yang kita nak bagi, kita boleh transfer. Jadi kita bolehlah ikut dia apa-apa kita nak transfer, boleh kepada siapa. Janji orang tu kena ada akaun Quantum Metal juga. Kita boleh transfer dalam bentuk gram emas ataupun RM. Ini GSA. Ada apa soalan tak tentang GSA ni? Tadi ada orang tanya macam mana nak buka akaun. Nak buka lupa hujung rancangan nanti. Di hujung rancangan. Okey, kalau nak buka akaun, cari siapa orang yang ajak anda masuk tengok program pagi ni. Kalau saya, nanti PM saya. Kalau orang lain, cari siapa yang ajak anda untuk masuk program pagi ni dengan saya ni. Kemudian kita ada GCA ni yang saya cakap tadi, gadaian. Kita boleh tukarkan belanja hangus kita kan. Okey, sekarang tengok. Okey, dekat sini tengok sekarang saya punya duit kan. GSA saya ada 800. Alah, sikitnya macam saya ni. Yalah, saya kan cakap saya bukan kaya. Duit saya ada 800 je dekat emas. Tapi saya nak bayar duit kereta. Boleh? Saya request GC ni. Okey. Saya tulis 800 ini. Okey. Jadi dalam masa salah. Besok petang duit ni dah masuk dalam akaun saya. Okey, saya pilih bank mana saya nak masukkan, saya submit. So 800 ni akan masuk ke dalam akaun saya. Bermakna saya buat gadaian emas saya. Emas saya ni 800 ni sekitar 3 gram emas, 3.28 emas. Emas yang 3.8 ni dia akan masuk ke dalam sini, holding inventory ni. Dia akan masuk ke dalam holding inventory ni. Okey, ni nampak ni. Ni saya gadai ni. Setiap bulan ada je gadaian saya buat. Ni 6 hari bulan 10, saya ada gadai 6.79 gram emas. Duitnya saya dah ambil dah. Tapi baki yang 10%, 10 ke 15% tu ada dekat dalam emas saya tadi. Jadi emas saya tadi yang 6.79% ni, dia masuk ke dalam holding inventory ni dan dia akan reflect kepada kenaikan harga emas. Nampak tak gain and loss ni? Sekarang ni daripada emas ni tadi waktu saya gadai harga dia mungkin rendah sikit. Sekarang ni saya dah dapat untung $42 daripada gadaian saya. Ini upah simpan. Jadi saya tolakkan duit untung saya tadi dengan upah simpan. Ada ramai nak masuk pula. Okey. Saya masih untung kepada gadaian saya tadi. Jadi duit dah habis duit dah habis ni, belanja hangus semua ni. Ini semua belanja hangus yang saya buat setiap bulan. Ada yang 22 gram. Ni saya ambil 5,000, 22 gram ni saya gadai. Duit 5,000 tu dah habis dah. Dah pergi mana-mana dah, bayar hutang dah habis dah. Tapi emas yang 22 gram ni masih lagi ada dengan saya. Masih lagi ada di holding dan dia reflect kepada kenaikan harga emas. Saya dah untung pun RM107 daripada emas yang saya dah gadai tadi. Kalau saya tolak dengan upah simpan 16, saya masih lagi untung 84 USD. Apa perlu saya buat? Saya kalau nak pakai duit, saya boleh terminate.
Tengok pay convert ni kalau kita nak bayar balik. Okey, kalau kita nak bayar balik, saya nak kena bayar balik berapa? 5,130. Saya tak naklah bayar balik kan kalau saya ada duit, sebab harga bayar balik ni pun dia reflect kepada kenaikan harga juga. Jadi saya takkan bayar balik sebab duit 5,000 ni dah habis dah guna tadi, saya malah nak pening kepala, saya akan terminate saja. Terminate saja. Bila saya terminate, kan kita gadai tadi kan kita dapat 85% hingga 90% saja. Ada lebihan 10 hingga 15% tadi dia akan pulang kepada kita bersama dengan kita punya keuntungan harga emas ni tadi. Selepas ditolak dengan upah simpan. Jadi nampak tak platform ni? Jadi semua orang boleh gunakan, semua orang ada belanja hangus. Semua orang kena bayar kereta, semua orang kena bayar rumah. Jadi selain daripada kita bayar saja-saja, sebenarnya kita boleh tukarkan duit belanja hangus kita tadi menjadi emas. Ni saya kumpul tiap bulan dapat ni. 10 hari bulan 11, 23 hari bulan 11, 26 hari bulan 11, 24 hari bulan 12, 4 hari bulan 1. Tiap bulan saya ada gadai. Sebab apa? Saya ada belanja. Saya ada bayar kad kredit, saya ada bayar hutang ni, hutang kereta, hutang rumah dan sebagainya. Saya cuba gadai-gadai sebab target saya nak kumpul kat sini 1,000 gram. 1,000 gram. Kita cubalah sama-sama kumpul 1,000 gram hanya menggunakan duit belanja hangus kita je. Campur sikit dengan duit saving kita, tapi duit saving tu dia ada kat sini. Jangan risau, kalau kita nak pakai duit, contohnya saya nak pakai duit, saya nak gadai ni, saya boleh terminate, besok dah masuk dah dalam akaun kita. Bila kita terminate macam ni kan, bila terminate, kita cakaplah kita package losing money, dah tak ada duit dah, so kita boleh terminate. Nanti dia akan masuk ke dalam akaun kita. Hari ni market close hari Ahad. Jadi kita boleh terminate ni hari Isnin sampai hari Jumaat. Okey, itu ada masalah. Ada apa nak tanya pasal holding inventory? Duit gadaian tadi kan. Ini simple je. Kemudian ada lagi satu produk iaitu GAE. Sekejap saya tengok ada apa-apa soalan. Boleh terminate topik convert. Okey, maksudnya lepas kita gadai macam mana dapatkan semula emas kita? Kita boleh bayar semula ataupun kita sebenarnya tak payah bayar Iqbal. Lebih mudah kita beli baru je. Lebih mudah kita beli baru, kita terminate je kita punya gadaian tu kalau kita punya untung dah berbaloi daripada apa yang kita target. Ada tak yang pay convert yang gadaian yang masih rugi? Ada. Lupa nak tunjuk. Okey, kita ada. Dia kalau rugi dia macam ni, dia merah. Ini saya gadai ni waktu harga 3.11 bulan 3 tu. Yang saya cakap kenakan harga paling tinggi tadi tu, waktu ni saya gadai. Sebab apa saya tak ada duit waktu ni, saya kat Turki, nak shopping tak ada duit, saya gadai lah. Tapi masa gadai tu harga tengah tinggi, jadi sampai sekarang dia masih rugi. Tapi tak ada masalah, sebab dia tak ada tempoh, jadi saya biar je. Sampai harga emas naik nanti, insyaAllah saya akan untung juga dekat sini. Tapi yang lain-lain, Alhamdulillah, semuanya untung walaupun ada yang saya gadai waktu harga tinggi. Satu lagi produk ialah GAE. Okey, ini saya cakap tadi, GAE ada dua. Satu GAE kali 10, satu GAE kali 5. Contohnya kita nak beli GAE kali 10 ni, okey, satu unit, dia punya harga ni RM1,059. Ini adalah modal kita. Kita akan dapat emas. Kalau ikutkan harga RM1,059 ni sekitar 3.8 gram saja. Tapi oleh kerana ada gandaan kali 10 kali, jadi kita akan dapat emas sekitar 40 gram, 3.8 sehingga 4 gram, 40 gram bergantung kepada harga emas. Ini ialah management fee. Management fee ni untuk setahun, 3.5% ni. Tapi katakan kita terminate kita punya kontrak ni sebelum setahun, 2 bulan harga kita dah untung ataupun 3 bulan dah untung, maka dia akan pulang balik. Dia akan ambil secara purata. Dia bagikan dengan 12, 3 bulan tu dia potong, lebihan daripada 9 bulan tu dia akan pulang balik kepada kita. Jadi upah simpan ni ikut, management fee ni ikut juga tempoh kita guna. That's why lah saya selalu consult saya punya pelanggan supaya cepat-cepat terminate. Untung kita targetkan dalam pasaran kita punya ASB tabung haji sekitar 6, 7, 8% je kan. So kalau kat sini kita boleh dapat 15% pun kita terus terminate je. Sebab kita tak nak kita loss banyak-banyak dekat management fee ni. Tapi insyaAllah semua tim di bawah Sufi Agency ni kita memang monitor hari-hari
kenaikan harga emas, penurunan harga emas, dan selalunya kita akan sama-sama dapat advice yang betul pada waktu bilakah kita akan beli dan juga waktu bilakah kita akan terminate. Sama juga untuk GAE kali 5, harga dia adalah lebih murah sikit, iaitu RM105.90. Sepatutnya dengan RM105 ni kita akan dapat sekitar 0.3 gram emas, tapi oleh kerana dia ada gandaan kali 5, maka kita akan dapat 2 gram emas dengan harga RM105 ni. Sama juga bila berlaku kenaikan harga emas, kita akan oleh kerana kita ada lebih gram, maka kita akan lebih untung. Itu ialah untuk GAE kali 5 dan GAE kali 10. Saya punya banyak dah terminate, belum beli lagi. Saya beli pakai akaun wife saya, jadi tak nampak nak tengok. Ini contoh, saya beli modal saya $25, sebenarnya saya dah untung dah ni, ada $30. Sepatutnya saya terminate ni tapi saya tak terminate, tinggalkan satu untuk tunjuk-tunjuk dengan you all semua. Kalau nak ikutkan, saya dah ada banyak termination. Ini yang sepanjang saya buat Quantum Metal ni, saya dah banyak dah saya terminate. Saya ambil satu contoh yang ni, saya terminate pada bulan 2 tu tadi, saya untung 1,640 jualan dia. Jadi modal dia 1,003 kan. Jadi saya untung dalam 300 lah. Ini saya, kalau tak salah saya, investment ni hanya sekitar bulan 2, sekitar 2 bulan je. Saya untung 300. Ada banyak lagi lah, kalau tengok kat sini ada banyak lagi. Okey, itu saja tentang produk. Saya nak share sikit juga tentang kerjaya kepada yang minat nak buat Quantum Metal ni sebagai kerjaya. Kita ada juga layering kat sini untuk you all yang berminat. Sekejap, kat mana dia punya slide. Sekejap. Semua masih bersama saya kan? Dah 7, dah 11 suku. Sikit lagi. 61 orang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kalau nak jadikan ni sebagai kerjaya pun boleh, sebab waktu saya, yalah saya ni kan dah lama dalam industri takaful. Jadi waktu saya nak mencari-cari perniagaan untuk backup selepas pencen tadi kan, saya tengoklah bisnes ni. Rupanya bisnes ni pun boleh buat duit selain daripada keuntungan daripada kenaikan harga emas, boleh simpan sikit-sikit, boleh keuntungan daripada pelaburan. Tapi sebenarnya kalau kita adalah minat sikit-sikit nak jadi usahawan, kita pun boleh. Cuma best menjadi usahawan di Quantum Metal ni, kita tak payah menjual emas. Sepanjang saya 6 bulan, 7 bulan ni, 1 gram emas pun saya belum tak ada jual. Memang kita tak ada nak bawa emas ke hulu ke hilir. Memang kita lebih kepada bagi kesedaran tentang emas. Kemudian kalau ada orang berminat, dia boleh buka account. Bila orang buka account tu dia beli, saya akan dapat sedikit commission lah. Very simple macam mana nak jadi. Bila kita buka account tu sebenarnya kita menjadi members. Menjadi members tu kita nak upgradekan diri kita kepada introducer. Hanya kita buat belian 1 unit GAE kali 10 ataupun 3 unit GAE kali 5. Ini sekitar 1,384. Ini sekitar RM315. Dah membolehkan kita naik pangkat kepada introducer lah. Apa introducer akan dapat? Introducer akan dapat 2% lah daripada pelanggan baru dia punya belian dalam bentuk gold. 2% dalam bentuk gold. Tapi bila introducer menghasilkan introducer, dia terputus lah. Tapi tak ada masalah sebab introducer ni boleh naik pangkat kepada dealer. Mana dia punya slide? Slide dia ni berterabur, berpusing sini, berpusing sana. Okey, bagaimana dia boleh jadi dealer? Dia wajib ada 5 pelabur atau direct client dengan total direct sale dia 30,000 yang beli produk GAE, maka secara automatik dia akan naik kepada dealer. Dealer apa akan dapat? Dealer akan dapat apa slide dia berpusing-pusing? Okey. Dealer akan dapat sehingga 7%. Tadi introducer 2% kan? Dealer dapat 7% untuk setiap belian GAE 10
kali GAA 10 kali. Okey, itulah sikitlah tentang reseller. Saya pun tak ada stres sangat, bukan semua orang minat tentang bisnes, tapi kalau betul-betul berminat boleh PM balik semula leader you all masing-masing, ataupun yang mana ada ni boleh terus juga dengan saya. Puan Nur Laila Gani, alhamdulillah setiap kali join Zoom kefahaman saya pada Quantum Metal semakin bertambah, alhamdulillah. Terima kasih ramai hari ini yang join, syukur, alhamdulillah. Saya rasa sangat-sangat teruja. Semoga dengan ramainya kan menjadi titik tolak kepada diri saya dan tim saya dekat sini untuk lebih bersemangat nak mengadakan program-program secara istiqamah, program-program Quantum Metal ni secara istiqamah. So itu saja daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi luangkan masa pada pagi ini, sejam suku ni, selama sejam suku, sejam 20 minit ni. Saya nak minta maaf kalau ada salah dan silap sepanjang saya buat presentation tadi. Kalau ada tidak sempurna daripada mana, saya mohon ampun dan maaf. Saya nak ucapkan sekali lagi selamat berpuasa. Semoga semua amalan kita Allah terima. Ucapan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengerusi Encik Khairuddin Hadi. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Hussaini. So dah banyak orang kata pencerahan yang telah diberikan, dibentangkan oleh Encik Hussaini. Ada juga soalan tu, terminate GCA maka 2 hari bekerja dia masuk dalam akaun. Lebih kurang lah. Dia sebenarnya dia bagi masa 1 hingga 5 hari ya. 1 hingga 5 hari. Biasanya kalau kata kita terminate, lah. Kalau kita buat GCA, hari ni kita buat, kalau kata hari ni pagi kita buat, biasanya esok petang dia masuk. Macam itulah. Tapi kita bagi masa 1 hingga 5 hari lah. Cakap 1 hingga 5 hari. Alright. So tukar mindset tuan-tuan daripada mata wang fiat kepada emas ni adalah sebagai tukar mata wang emas. Bukan kita beli emas. Kita punya mindset kita adalah menukar wang kepada emas. Itu biasa kita punya, kadang kita rasa rugi beli, tak. So insyaAllah Allah minggu depan kita akan buat lagi sesi ni, dan insyaAllah kita panggil lagi ramai sahabat-sahabat, kawan-kawan, buka akaun, buka minda berkenaan dengan emas ni. Benda elok. Saya last sebelum saya menutup majlis ni, kita dalam Quran kita tengok Allah beritahu benda yang zakat. Kalau selain daripada binatang ternakan, Allah beritahu juga zahab wa fiddah. Zahabun wa fiddah ni adalah emas dan perak. Bila Allah sebut benda ni dizakatkan dalam Al-Quran, percayalah benda ni sampai akhir zaman. Maknanya sampai bila-bila pun zakat emas atau perkara berkaitan emas, perak, ternakan, pertanian apa semua yang perlu dizakatkan tu, dia akan kekal, dia akan ada, dia akan wujud. Jadi percayalah, itu mukjizat kita yang Rasulullah bagi, yang ada dalam Quran. Yang apa dalam Quran tu biasanya dia akan evergreen, insyaallah. So akhir kalam, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.